Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Macam biasa, selamat menjalani tempoh PKP kita. Okey, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang berada dalam page saya, page Tuan Muhammad Azlin. Terima kasih yang selalu share, komen, bagi feedback, bagi review, yang tag kawan-kawan, yang follow kita punya posting, kita punya live, yang follow kita punya orang kata apa, kelas. Okey, terima kasih pada semua yang berada dalam page saya tu. Okey, dan tak lupa juga terima kasih pada mereka yang berada dalam live saya pada petang ni. Macam biasa perempuan, tuan-tuan dan perempuan, kita just continue kita punya sharing petang setiap petang. InsyaAllah sepanjang PKP ni kita akan terus menerus bagi apa-apa perkongsian untuk tuan-tuan dan perempuan, terus menerus bagi orang kata panduan untuk tuan-tuan dan perempuan berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan, pewarisan, harta dan isu-isu guaman syar'i. Okey, sebelum saya nak continue dengan tajuk kita petang ni, those yang ikut, yang follow kita punya live petang ni, kalau ada masalah audio, tolonglah bagi tahu. Saya boleh adjust kita punya suara. Tak kuat, kalau tak berapa dengar, saya jerit. Kan, barulah boleh dengar. Okey, terima kasih pada yang bagi love, bagi like. Terima kasih pada semua yang berada dalam live saya pada petang ni. Saya just nak continue. Okey, terima kasih yang PM saya. Ada juga yang daripada tajuk semalam tu, ada yang start PM tanya soalan, ada yang bagi cadangan untuk tajuk-tajuk yang berkaitan. So terima kasihlah hasil pada feedback tu. Kita pun tengoklah mana tajuk-tajuk yang kita rasa boleh kita kongsikan, kita kongsikan. Mana yang saya tak tahu tu saya tak kongsikan lah. Mana yang saya tahu saya cuba kongsikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk petang ni saya nak continue sikit. Sikit tu maknanya sikit lah. Ringkas je lah. Berkaitan dengan harta secarian. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab harta secarian ni, itu dia besar. Satu, dia memang isu dia sangat-sangat complicated. Kedua, dia dah masuk bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Bila dia bidang kuasa Mahkamah Tinggi, tahulah betapa toughnya kes ni. Macam kes hajagan anak. So nak explanation tu dalam masa yang sangat singkat tu agak-agak mencabar jugalah. So kita just share a part daripada isu-isu dalam harta secarian. Okay. Sebelum saya nak continue kita punya tajuk, saya just nak explain sikit berkaitan dengan harta secarian ni. Semua orang kebanyakan tahu apa itu harta secarian, cuma saya just nak go through balik, nak recap balik. Takut mungkin ada yang tak tahu berkaitan dengan harta secarian tu apa, dan kita boleh bagi orang kata explanation balik lah. Okey. Asasnya harta secarian ni adalah harta yang kita, tuan-tuan dan perempuan, perolehi dalam tempoh kahwin. Bila mula je perkahwinan, kebiasaannya ada beberapa harta yang tuan-tuan dan perempuan akan perolehi dalam tempoh kahwin. Daripada sini sampailah perceraian. Contohnya bila kahwin je dia dah start beli rumah, beli tanah, beli kereta, contoh kan. Lagi beli apa lagi? Beli bangunan, contoh. Kebanyakannya orang akan beli tanah, rumah, kereta. Itu common lah. Tuan-tuan dan perempuan pun kita kebiasaannya yang kita jumpa, kebiasaannya yang kita kendalikan, itulah kebanyakan harta yang biasa bermain, yang biasa dimiliki oleh orang-orang awam. Tanah dan rumah. So harta ni yang diperolehi ni dalam tempoh kahwin ni, itulah kita panggil harta sepencarian. Maknanya harta yang sama-sama dapat dalam tempoh kahwin, sama-sama perolehi dalam tempoh kahwin. Ada juga definisi yang sebut harta itu harta yang diperolehi sebelum kahwin tapi dikembangkan dalam tempoh kahwin. So contohnya macam satu tanah, satu rumah, beli dalam tempoh kahwin. Lepas tu kahwin, kita renovate,
tambah tingkat rumah setingkat jadi 2 tingkat, jadi besar, jadi lebar rumah tu, jadi mahal. So itu juga boleh dikategorikan sebagai harta sepencarian. Okey. So ada isu tak berkaitan dengan harta sepencarian ni? Harta sepencarian ni biasanya memang ada isu. Satunya macam mana nak membahagikan tu. Kalau rumah tu satu nama, contohnya suami isteri tapi nama suami saja. Banyak timbul isu. Boleh ke kita nak tuntut rumah yang tak ada nama kita? Boleh ke kita dapat rumah yang 50-50, sama-sama dua rumah? Macam mana nak bagi? Nak bagi 50-50 ke? Ada orang kata rumah tu 50-50, contohnya suami dengan isteri satu rumah tu dua nama, tapi yang membayarnya suami saja. Tiap-tiap bulan dia bayar, isteri tak bayar langsung. Jadi kalau isteri tuntut sebab rumah tu dua nama, jadi dia tuntutlah separuh, 50-50. Jadi suami pula, di pihak suami pula dia punya pendekatan lain. Dia kata saya bayar semua 100%. Dia hanya ada nama saja. Dia hanya ada nama saja. So macam mana kita nak dia boleh nak bagi benda tu sebagai orang kata 50, sebab benda tu dah dia bayar, dia tanggung semua. Kan jadi isu tak dekat situ. Jadi isu tuan-tuan. Itulah yang jadi kadang-kadang kita nak tentukan. Okey. Sama-sama perolehi, maksudnya sama-sama membayar ke? Ada yang orang kata dia memperolehi tu bukan bermaksud dia bayar. Ada yang juga bermaksud sekejap Ya, itu main kat luar. Ada yang kata sama-sama perolehi tu, ada juga yang kita kata dia bermaksud sama-sama bayar. Ada yang juga tidak. Itu. Okey. Baik. Itulah tuan-tuan sekejap Okey, macam-macam cabaran ni buat live kat rumah ni. Okey. Dia tak bermaksud sama-sama bayar, sama-sama perolehi tak bermaksud sama-sama. Itu orang kata apa? Sebahagian daripada maksud sama-sama perolehi. Di perolehi tu ada juga yang sama-sama bayar, ada yang tak sama-sama bayar. Contohnya ada yang bayar bulan-bulan suami bayar, tapi isteri dia bayar duit renovation. Tapi portion dia banyak juga, sama juga. So itu satu tajuk yang kita boleh bincangkan kemudian lah. Okey. Cuma saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam isu harta sepencarian. Bila benda ni dibawa ke tengah, dibawa ke mahkamah. So apa yang orang awam tuntut adalah bahagian masing-masing. Isteri tuntut bahagian isteri, suami nak tuntut bahagian suami pada rumah tu, atau pada harta, pada tanah, pada kereta. Semua masing-masing nak tuntut bahagian masing-masing. Cuma kita nak tahu apa yang mahkamah tengok. Apa yang mahkamah tengok, bagi mahkamah pertimbangan, dan dia buat keputusan. Dia berdasarkan apa? Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang mahkamah lihat dalam isu harta sepencarian. Dia tengok kepada apa benda, so lepas yang menjadi pendekatan dia, yang menjadikan dia punya orang kata apa, base, asas yang dia membuat keputusan. Tidak semua 50-50 tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi tahu tak semua 50-50. Ada yang dapat 70-30, 30%, ada yang dapat 80-20. Jangan kata semua 50-50, ada kurang lagi. Ada yang dapat 90-10, ada yang dapat kurang lagi pun ada. Dia tidak, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada. So pembahagian tu di mana yang mahkamah, apa asas mahkamah tengok kepada benda-benda ni sebelum pembahagian tu dibuat. Okey. So kat sinilah saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan apa benda yang mahkamah tengok. Mahkamah akan melihat kepada sumbangan. Itulah dia tajuk topik kita yang kita nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah sumbangan. Mahkamah melihat kepada sumbangan. Apa sumbangan puan-puan?
apa sumbangan tuan-tuan dalam memperolehi harta-harta tu. Apa sumbangan kita? Jadi hari ni saya nak share beberapa bentuk sumbangan yang ada dalam harta suci ni. So benda-benda ni kita akan tahu, oh inilah sumbangan. Boleh jadi yang saya senaraikan nanti boleh jadi termasuk dalam salah satu sumbangan yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Banyak sebenarnya sumbangan. Contohnya, ini saya nak sambil-sambil nak bagi tahulah apa dia sumbangan dia tu. Bila mahkamah kata, mahkamah akan melihat kepada sumbangan, barulah mahkamah boleh buat keputusan berapa bahagian you all. Kat situ. Jadi kita nak tahu apa sumbangan ni, apa maksud sumbang menyumbang ni apa. Okey. Sumbangan ni dia boleh jadi kalau rumah deposit, itu sumbangan tu. Deposit, booking, apa lagi, duit lawyer, apa lagi, renovation, lepas tu pengeluaran KWSP untuk bulan-bulan untuk mengurangkan jumlah pinjaman. Boleh jadi dia buat pengeluaran KWSP untuk deposit rumah. Apa lagi, boleh lagi dia buat pinjaman pinjaman bank, pinjaman yang bulan-bulan tu kan, pinjaman bank bulan-bulan dia bayar. Boleh jadi dia buat apa lagi, renovation, utility bill dia bayar, bill, renovation, cat rumah apa semua, rosak apa semua, tu semua dia bayar. Itu semua sumbangan. Itu semua sumbangan. Apa tu, nama dia dalam rumah tu 2 nama, sumbangan. Lagi dia jaga rumah tu, itu pun dikira sumbangan. Contohnya kadang-kadang nama suami kan, isteri ni dia tak ada nama. Mungkin dia kadang-kadang dia ni orang yang orang kata apa, tak ada apa tu, dari segi financial dia mungkin suri rumah, dia tak adalah nama dekat rumah tu, tapi dia jaga rumah tu. Dia duduk rumah tu, dia jaga kekemasan rumah tu, dia jaga kebersihan rumah tu, keselamatan rumah tu. Itu pun sumbangan juga. Itu semua sumbangan. Ada yang saya ini saya suka nak share satu cerita. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tak saya nak share satu cerita? Ini cerita betul ni. Cerita benar, dan kes ni memang berlaku, tapi sumbangan dia sangat sikit, tapi dia dapat bahagian. Sumbangan dia sangat sikit, tapi dia dapat bahagian. Ni saya ingat saya tak pernah share lagi cerita ni. Tapi cerita ni memang satu cerita yang orang kata apa, yang betul lah, dan dah telah diputuskan di mahkamah. Cuma portion dia saya tak ingat berapa dia dapat. Okey. Apa yang jadi dalam kes ni, dalam kes yang saya nak share ni, suami dan isteri ni dia membeli satu rumah. Terima kasih yang bagi like. Terima kasih seronok saya tengok ada juga interaction. Kadang-kadang kita ni tak ada interaction. Saya bercakap, tuan-tuan dan puan-puan dengar. Saya pun tak tahu tuan-tuan dan puan-puan faham ke tidak, nak ke dengar kita punya perkongsian ni, ataupun kita tak nak dengar, nak apa, tak nak apa-apa kongsi, nak dengar saja. Mungkin kena dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tak kena. So saya pun tak tahu. So tak apalah, saya just share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Those yang suka dengan cerita ni, dengan perkongsian ni, boleh bagi like, boleh bagi love. Okay. Cerita ni kisah benar tau. Dia memang antara suami dan isteri. So at last mereka bercerai, dan ada tuntutan berkaitan dengan satu rumah. Satu rumah. Okey, macam mana rumah ni diperolehi? Rumah ni dibeli masa lelongan hartanah. So mereka pergi berdua. Terima kasih Buan Nur Azlina Wati Sayah. Terima kasih. Saya seronok yang bagi komen-komen macam ni. Terima kasih berada dalam live saya. Mereka ni membeli harta ni, rumah ni dalam lelongan hartanah. So sama-sama pergilah. Jadi apa yang mereka buat, mereka bid lah. Apa tu yang ketuk tu kan, yang bid kan. So dia kata RM100. Lelong berapa angkat tangan lah. Dia angkat tangan RM100. Okey, RM100 pertama, RM100 kedua, RM100 ketiga, orang tu pula angkat RM200. Okey, jadi pembelian masa tu dibuat begitu. Kisahnya begitu. Jadi
Rumah ni diperolehi, dapat dibeli masa tu dengan sebab isteri dia angkat tangan masa tu. Dia angkat tangan, dia bid dan rumah tu berjaya diperolehi. So, bila berlaku perceraian, rumah yang dibid ni, yang dibeli dalam jelongan ni adalah salah satu rumah yang dipertikaikan. So, ada yang kata tak ada sumbangan. So, ada orang kata apa, ada argument lah. Kata maksudnya tak ada sumbangan. Dia tak ada sumbangan apa, dia hanya angkat tangan saja. Tapi dalam kes tu mahkamah memutuskan dia mendapat bahagian dia. Cuma saya tak berapa ingat berapa bahagian dia, minta maaf. Tapi tak banyak lah, mungkin dalam 20 ke 15 ke 20% daripada rumah tu. Dengan sebab dia angkat tangan. So, apa yang kita boleh belajar daripada perkongsian kita pada petang ni? Angkat tangan tu juga merupakan satu sumbangan. Sebab kalau dia tak angkat tangan, rumah tu tak boleh diperolehi, betul tak? So itulah bentuk-bentuk sumbangan. Itu sumbangan yang clear, maksudnya yang senang. Payment, kalau you all ada payment, deposit apa semua, lagilah senang. Bawa kemukakan receipt, kemukakan duit pengeluaran KWSP, kemukakan pada mahkamah, inilah sumbangan saya pada rumah ni. Memanglah rumah tu satu nama dia, tapi saya menyumbang banyak, saya keluar KWSP, duit renovation saya bayar. So di situlah wujudnya mahkamah mempertimbangkan, oh ada sumbangan. Tapi kalau kita tak kemukakan pada mahkamah sumbangan tu, jadi mahkamah tak boleh nak pertimbangkan lah. So tuan-tuan dan puan-puan, kenalah pertimbangkan berkaitan dengan sumbangan tu. Kemukakan pada mahkamah apa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Di perempuan juga ada satu lagi, kita panggil dia sumbangan tak langsung. Yang tadi sumbangan langsung, yang clear. Yang clear kan? Maksudnya sumbangan langsung, duit. Dia bagi duit semua. Sumbangan tak langsung ni, mahkamah juga pertimbangkan. Sumbangan tak langsung bermaksudnya sumbangan dari segi you uruskan rumah tangga, you jaga rumah tadi kan. Sumbangan tak langsung, you jaga suami. Bila you jaga rumah tangga sebagai isteri, saya jaga rumah tangga, saya jaga anak-anak. So suami boleh bekerja, dapat pendapatan dan beli rumah tu. Itu sumbangan kita dari segi tak langsung. Itu juga boleh dikira sumbangan. So tuan-tuan dan puan-puan dapat something hari ni, sumbangan. Saya orang kata apa? Saya faham kadang-kadang orang tak faham berkaitan dengan sumbangan ni. Sebab benda ni bukan satu benda yang biasa. Kadang-kadang klien kita sendiri pun, kita nak explain benda tu pun ambil masa juga. Sebab benda tu bukan benda yang biasa kita dengar. Tapi kita dapat sikit-sikit pun it's okay. Perempuan dan tuan-tuan tahu, oh kita ada sumbangan. Contohnya rumah ni, rumah kita belikan. Okey, nama memang tak ada, tapi renovation pasang awning depan tu duit aku tu. Itu sumbangan lah tu. Duit tu. Masa deposit dulu pakai duit saya tu. Duit lawyer tu pun, SMP tu duit saya juga. Itulah sumbangannya. Itulah sumbangan dia. Di situlah bermaksud sumbangan yang mahkamah akan pertimbangkan dalam memutuskan bahagian dalam harta perceraian. Cuma isunya, persoalannya kita kemukakan ke tidak sumbangan kita tu. Itu kena tanya sendirilah. Kalau you ada peguam, senang, peguam lah yang uruskan, tahulah dia nak masukkan sumbangan tu belah mana. Tapi kalau kita sendiri yang uruskan, kita mungkin takut terlepas, kita tak kemukakan sumbangan tu. Baik, terima kasih pada semua yang berada dalam live saya pada petang ni. Kita ada Puan Idayu, Puan Ejen Burn, Puan Azli Nawati saya yang tolong komen. Terima kasih banyak-banyak yang berada dalam live saya pada petang ni. InsyaAllah kita akan teruskan lagi kita punya perkongsian petang esok dengan tajuk yang lain. Those yang ada soalan boleh type di ruangan komen. Yang rasa benda ni bermanfaat boleh tolong share dan tag kawan-kawan. Yang nak kita kongsikan apa tajuk-tajuk yang tuan-tuan dan puan-puan rasa nak dengar pun boleh komen dekat bawah. Yang ada persoalan boleh type di bawah ataupun boleh PM saya. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Mana yang saya tak sempat jawab, minta maaf. Kadang-kadang kita terlepas pandang, minta maaf ya. Baik, terima kasih semua. Stay at home, stay healthy, jaga kesihatan baik-baik. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam naungan Allah dan kita sama-sama dijauhkan daripada wabak COVID ini. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.